Motek melalui Jawatan Warisan Negara sentiasa bekerja sama dengan kerajaan negeri dalam usaha membanyakkan tapak bersejarah termasuk negeri-negeri di Pantai Timur melalui perwataan dan pengiktirafan ke atas seni budaya dan tapak bersejarah di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 bracket Akta 645 dan UNESCO. Berkenaan usul tapak bersejarah yang berpotensi di negeri-negeri Pantai Timur antara cadangan yang boleh diangkat sebagai tapak warisan dunia UNESCO adalah Taman Negara Semenanjung Malaysia dan tapak pelombongan Sungai Lamping Pahang. Berhubung status pelaksanaan inisiatif Perbelanjaan 2024 sebanyak RM80 juta yang diperuntukkan bagi UNESCO Potential Site ianya tertakluk kepada keputusan pihak Kementerian Kewangan yang akan menilai setiap permohonan berdasarkan keutamaan dan keperluan semasa. Tuan Yang Dipertua, Motek melalui Tourism Malaysia telah menjalankan berbagai aktiviti promosi untuk menarik lebih ramai pelancong asing ke Malaysia. Di antara aktiviti utama adalah menjalinkan kerjasama strategik dengan syarikat-syarikat penerbangan tempatan dan antarabangsa serta agensi-agensi pelancongan tanah usaha mempromosikan Malaysia sebagai salah satu destinasi pelancongan terunggung di dunia yang melibatkan peringkat jaringan kemudah sambayan utara ke negara ini. Wabi Menteri, tadi soalan saya mengenai tapak warisan UNESCO tadi. Yang dijawab itu berkenaan dengan negeri Pahang. Saya maksudkan dengan negeri Kelantan. Ada tak sebarang usaha yang dibuat oleh pihak Kementerian Pelancongan untuk ada. Sekaligus saya jawab semua. Maksudnya tak ada daripada Kelantan, hanya daripada Pahang saja? Tak ada. Itu sekarang punya cadangan dari Pahang. Dia orang masih lagi dalam pertimbangkan ikut syarat-syarat semua kalau tidak. Maknanya daripada Kelantan belum ada? Dia belum ada lagi. Okey, terima kasih. Bapak Menteri, mungkin kerajaan negeri Kelantan, Kementerian Pelancongan dia perlu mencadangkan kepada kementerian, baru boleh ditimbang. Itu memang betul. Yang Berhormat Menteri Masjid Tanah. Ada yang cadangan sebab saya nak tahu apakah respon daripada kementerian. Yang Berhormat Menteri, saya nak mencelah untuk berkenaan dengan ketibaan data pelancongan daripada antarabangsa ke Malaysia. Saya nak ucapkan syabas dan tahniah setinggi tahniah kepada Yang Berhormat Menteri serta seluruh pasukan di Motek dan juga Tourism Malaysia kerana data sebagaimana yang telah pun disebut oleh Yang Berhormat Menteri pada Disember 3 bulan 2023 adalah sebanyak 26 juta. Dan ini adalah satu angka yang cukup tinggi berbanding dengan pada tahun 2022 10.07 juta, naik 126%. Hebat. Ini macam Yang Berhormat Menteri, memang hebat. Jadi Yang Berhormat Menteri, saya nak tahu apakah definisi pelancong seramai 26 juta berdasarkan daripada UNWTO, United Nations World Tourism Organization, iaitu pelancong sekurang-kurangnya kena tinggal di Malaysia, di negara kita 1 malam di lokasi pelancongan tersebut. Dan selama ini bertahun-tahun Motek Tourism Malaysia gunakan indikator berkenaan. Dan tapi Yang Berhormat Menteri, saya agak muskil apabila ada satu di Facebook ada data daripada East Asia Statistic menyatakan Malaysia merekodkan ketibaan pelancong 29 juta berdasarkan dia kata official statement daripada kementerian. Dan pada 5 hari bulan 3 baru lagi 5 hari bulan 3 yang mana menyatakan official statement daripada kementerian menyatakan sebenarnya
merekodkan ketibaan pelancong 20.1 juta. Ini berbeza dengan apa yang Berhormat Menteri umumkan. Macam mana boleh jadi macam tu? Jadi soalan saya, adakah statistik 26 juta pelancong yang diumumkan oleh Menteri itu sebenarnya adalah data mentah yang turut merangkumkan expatriate, excursionis dan juga warga asing yang datang bekerja di Malaysia? Saya ingin tahu pencerahan daripada Yang Berhormat Menteri. Sebab Yang Berhormat Menteri dah bagi tahu 26 juta ini macam bagus. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Memang Kementerian Pelancongan yang jalankan daya upaya mana kita boleh. Mengenai melawat, saya jawab sama kita. Merujuk kepada warga asing. Puan Speaker, saya mohon Menteri jelaskan data sebenarnya sebab saya dari sudut ekonominya banyak melihat data-data. Tunggulah ni. saya Jadi kita nak jawab. tengok data sebenar. Jadi minta pengesahan lah. Tunggulah Setakat saya mana jawab. ni. Ya. Kalau ini isu baru yang dibangkitkan hari ini, jadi perlu boleh dijawab secara betul. Memang dia baru bahas. Tapi tak apa, saya jawab sikit maklumat. Merujuk kepada warga asing, is consider visitor kepada negara kita. Mak cakap Ada- betul-betul. Dia Mamat cakap betul-betul. Saya tak jawab jelas. Bukan saya je, ramai yang tak jelas ni. Cakap bahasa jelas sikit. Terima kasih Yang Berhormat. Takut mengelirukan Dewan. Terima kasih. Okey dah, saya jawab bertulis. Mana boleh jawapan betul ini Kita penting bahas pasal juga itu data. hari. Bahasa Boleh, bahasa boleh dua- Muhammad. 22 Soal minit data, tu. soal data tidak boleh mengeluhkan Dewan. Yang Berhormat Menteri perlukan data yang tepat. Ini Berhormat pun tak pandai belajar. Ini termasuklah Yang Berhormat. penawaran Yang Berhormat. keran sembatan penerbangan Menteri, sikit minta jawapan. antarabangsa GSPC bagi menggalakkan ketibaan pelancong asing melalui penambangan sewa khas dan peningkatan penambangan laluan baru. Tan Sri, Misalnya, Puan Speaker, Tourism sekejap. Malaysia dengan Puan kerjasama Speaker, Malaysia kalau saya boleh celah Airport sikit. Menteri, Holding minta Berhad tolong. Menteri as a minister melaksanakan dengan izin, berbagai ini adalah tahu data sebenar terhadap inisiatif pelancong. dalam Itu penting. meningkatkan kerapan penambangan termasuk laluan penambangan Yang Berhormat terus Menteri, sekejap. tarif ride Minta jalan Baru. celah. dan Yang Berhormat Menteri, penambangan sewa khas dan bagi lalu. first Yang Berhormat dan Menteri. second tier city ke Saya nak tanya ni, destinasi lembaga Malaysia pengarah ni. termasuk Pantai Timur pengarah Sabah. Motex. Yang Berhormat Menteri, saya tanya, adakah lembaga pengarah Motex ini terdiri daripada stakeholders seperti Tunggulah, Motex? saya jawab. Saya belum lagi baru mula. Tak, saya tanyalah dan juga Tunggulah. saya tengok Dia baru ahli lembaga mukadimah pengarah. lah. Bermula Ada nama seorang ni, Yang ada Berhormat kaitan Menteri dengan ahli politik. 2024, Kurniawan Malaysia telah Mokhtar. menerima sebanyak Yang Berhormat Sebagai ahli Menteri, lembaga silakan pengarah ni. 55 penerbangan melibatkan laluan baru dari Akaban Turkmenistan Kuala Lumpur. Sapihat Speaker, Legend macam mana kita nak faham? Bahasa Melayu pun teruk. Patang Kuala Lumpur. Sila Patang dulu. Kuala Melayu pun Lumpur. teruk. Macam Dan mana kita nak penambangan faham? siwa Yang khas tanya lain, jawab seperti Yang Berhormat Hulu Terengganu. Nanjing, Tawau, Chengdu ke Langkawi, Chengdu ke Kota Kinabalu dan Chongqing ke Langkawi. Manakala Sichuan Airlines akan Dia cakap pun tak memerlukan faham, betul. penerbangan harian Teman lah. dari Chengdu, Dia cakap berdiri buat Kuala apa? Lumpur Yang dan Berhormat Hulu Terengganu, kalau berdiri tanpa China, kebenaran Eastern lagi, Airlines saya dan akan silakan keluar. Shenzhen, Kuala Lumpur bermula bulan April 2024 pada masa yang sama AirAsia terus akan memerlukan penerbangan terus dari Siang ke Kuala Lumpur yang beroperasi menggalakkan pelancongan Muslim friendly tourism. Sebagai tambahan, Shanghai Airlines juga berhasrat untuk menambah 5 laluan baru iaitu Wuhan, Kuala Lumpur, Kunming, Kuala Lumpur, Nanjing, Kuala Lumpur, Shanghai, Pulau Pinang dan Shanghai, Tawau. Yang Berhormat Dijangka Menteri, bermula pada Yang Berhormat Menteri, Masjid Tanah nak tanya. Jun 2024. Sikit saja pasal pelancongan daripada China. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya cakap lembut ni.
Yang Berhormat Menteri, saya tengok usaha yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Menteri untuk menarik lebih ramai pelancong daripada negara China amat memberangsangkan. Jadi syabas dan tahniah juga saya ucapkan. Tetapi bagaimana kita nak tahu supaya Yang Berhormat Menteri ataupun MOTEK tidak hanya fokus saja kepada maksudnya China saja walaupun ianya ni, tetapi tidak ada negara-negara lain contohnya seperti Rusia, Moskow, maksudnya ada mereka ramai orang kaya termasuk juga Middle East yang mereka adalah big spender yang akan membelanjakan lebih banyak. Jadi saya ingin tahu apakah hala tuju dan juga bagaimanakah peranan yang dimainkan oleh MOTEK untuk mendapatkan lebih ramai pelancong datang daripada sana. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Makcik Tanah. Kita memang ada fokus sama China, tetapi Middle East kita pun ada buat. Macam bulan dia 4 bulan lepas hari raya kita akan pergi buat marketing ataupun promosi di negara Middle East masing-masing. Dan juga kita di Rusia itu semua kita melalui Angkabang, Turkmenistan Airline membantu berpromosikan di Rusia sana. Ya Muhammad, sebab Rusia ni adalah merupakan super rich population. Adakah MOTEK ataupun Tourism Malaysia ada nak mendapatkan penerbangan secara direct kepada Malaysia? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya ingat MOTEK perlu mengemukakan cadangan untuk membawa Yang Berhormat Makcik Tanah sama-sama untuk kempen di mana-mana negara ini supaya memastikan pelancong-pelancong itu datang. Bung ni memang memang penyokong tegar pada Yang Berhormat Menteri. Salah, saya minta cadang bawa Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat aktif dalam pelancongan, tidak salah saya rasa. Saya meradangkan dalam diluan yang mulia ini supaya Makcik Tanah dibawa oleh MOTEK untuk bekas developmental MOTEK dulu ya. Kinabatangan? Saudi Arabia, Middle East, Rusia, jadi supaya pelancong lebih banyak datang. Kinabatangan dalam tourism board, Tourism Malaysia. Tak payahlah saya tidak nak berminat. backing. Tak payahlah nak backing. Saya tidak berminat. Yang Berhormat Makcik Tanah, Sebentar, kita Yang mesti mau Berhormat tahu. Menteri, sebentar. Yang Berhormat, saya duduk sini 37, saya akan laksanakan secara keras. Ambil maklum ya. I do not want any nonsense. Teruskan. Saya mau bagi maklumat Yang Berhormat Makcik Tanah, Rusia sana kita tahu sekarang di perang. Kita bukan rakyat Malaysia, kalau you suruh dia pergi berkempen sana, promosi sana, tidak ramai orang mau pergi. So harap kita faham. Tuan Yang Bertua, mengenai kecatokan nilai ringgit pula, ianya menjadi satu peluang bagi MOTEK untuk bekerja keras bersama-sama dengan penggiat industri pelancongan tempatan bagi menentukan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang berdaya saing dan value for money kepada pelancongan asing. Keadaan ekonomi serantau yang kurang memuaskan bukan sahaja memberi impak kecatokan nilai mata wang di Malaysia, malah di negara-negara ASEAN. Hal ini mengakibatkan kenaikan mendadak pada kos promosi di luar negara. Walau bagaimanapun, MOTEK melalui Tourism Malaysia akan mengadakan usaha publicity dan promosi pelancongan serta kempen periklanan menerusi platform digital sering dengan trend dan perkembangan semasa termasuk kerjasama pintar dengan pihak swasta dan pemain industri pelancongan seperti online travel agent dengan ejen-ejen pelancongan di pasaran-pasaran sasaran. Di samping itu, promosi melalui platform media sosial seperti Facebook, YouTube, TikTok, Weibo, Douyin dan Xiaohongshu juga terus dilaksanakan untuk meletakkan visibility Malaysia di mata para pelancong. Tourism Malaysia terus akan memfokuskan kepada pasaran-pasaran sasaran utama iaitu pasaran jarak dekat dan pasaran dekat sederhana yang menyumbang kepada
jumlah kedatangan pelancongan asing, pelancong asing seperti negara-negara ASEAN, Asia Barat, Asia Selatan dan Asia Timur untuk pelaburan yang pantas. Tuan Yang Dipertua, Motek sentiasa proaktif dalam melaksanakan berbagai usaha bagi menarik lebih ramai pelancong yang berkualiti dan pelajar lebih ke negara ini. Sehubungan itu, Tourism Malaysia bekerjasama dengan agensi-agensi pelancongan yang fokus kepada produk pelancongan minat khas dan berimpak tinggi seperti Yang Berhormat Menteri Masjid Tanah. diving, ekoturism, boating, yachting, Yang Berhormat Menteri Masjid Tanah. Tunggu saya habis dululah. Okey, saya tunggu. Cruise yachting, pelancongan, kesihatan, health screening and wellness, gastronomi dan sebagainya dengan mengatai pameran-pameran antarabangsa yang khusus dan fokus kepada sentimen pelancongan ini. Kalender Datuk Yang Dipertua. pelancongan Datuk Yang Dipertua, juga peraturan. akan terpapikan mengikut tema Muslim 38, pelancongan 3. minat dan Yang festival Berhormat Menteri. bagi Yang Berhormat Menteri, sebentar. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, peraturan. 383 Datuk Yang Dipertua. Saya ingat Datuk Yang Dipertua boleh memberhentikan sebab Yang kami tak Berhormat. faham apa yang dibacakan. Yang Berhormat. Dalam sesuatu pindaan mencadangkan hendaklah dipotong. Yang Berhormat, saya tengah bercakap pun janganlah potong. Apa dia? Cakaplah pelan-pelan apa dia. Lah ni saya tanya apa dia. 383. Okey, 38.3 kata apa? Sebentar. Kalau saya 37, 36 tu dalam kepala dah. Ni bau. 38 sebentar ya. Baik. Apa dia isunya? Okey, isunya apa yang dibentangkan oleh menteri kami pun tak faham, mungkin dia sendiri pun tak faham. Bahasa Melayu dia. Pendang jelaskan standing order apa 38 Kan? 383 tu Tak apa. tak ada kaitan langsung. Yang Berhormat, duduk. Yang Berhormat, sampah. Yang Berhormat, sampah. Amaran 1. Saya 3. I will warn. Saya jatuh hukum 5 hari minimum. Kalau you sanggup, go ahead lah. Alright. Saya tengah berurusan dengan pendam. Please. Ya. Saya tanda bila saya duduk, majlis ni jadi pasar borong. Saya ada etiket. Alright. Baik, jelaskan. Datuk Yang Dipertua supaya menteri ni tak payah menggulunglah. Sebab apa? Kami tak faham. Bahasa-bahasa yang digunakan bahasa Melayu. Jadi lebih baik bertulis, suruh pegawai tulis dengan bahasa yang boleh semua faham. Yang Berhormat, don't test my patience please. Ni bulan puasa. Saya sedaya upaya bulan puasa ni saya nak bagi laluan. Speaker. Sebentar Yang Berhormat, saya belum selesai lagi dengan Yang Berhormat Pendang. Okey. Itulah saya minta sebab bila kita nak bagi faham jawapan ni jawapan handset yang menjadi official dalam parlimen, seterusnya dilaksanakan di peringkat diamalkan di peringkat kementerian semua. Jadi kalau pergulungan ini, jawapan ini yang tidak dipahami, jadi susah juga kita nanti di luar konteks dia jadi dia panggil mengelirukan dewan. Itu yang saya minta. Jadi tak payahlah kalau macam tu, kalau kita pun tak faham apa semua. Baik Yang Berhormat, saya faham Okey, apa baik, yang terima kasih. disampaikan oleh Yang Berhormat Pendang. Ini jawapan saya. Yang Berhormat Pendang, saya faham. Macam mana Yang Berhormat Pendang tak faham? Baik ya. Macam ni. Mas Speaker 3612. Sebentar Yang Berhormat Kampar, second warning. Saya bangkit Duduk. peraturan mesyuarat. Duduk. Saya tengah berurusan ni. I've warned you, right? Macam ni lah Yang Berhormat. Saya telah dapat menyatakan tadi, saya boleh faham. Jadi apa yang saya akan nyatakan di sini, Yang Berhormat Menteri, selepas Yang Berhormat Menteri berucap, minta benda ini make public to the opposition. Boleh kan? Boleh Menteri? Boleh Tuan Yang Dipertua, tiada settle. masalah. Alright. Saya Speaker. Sebentar. Yang Berhormat, ni peraturan lagi ni.
Wah, Ya. maksud saya banyak betul. Ini peraturan mesyuarat 383. Baik, sebentar Yang Berhormat. Kena batangan. Alright, baik. 30. Baik. Sebetulnya pendang buang masa yang terhormat speaker tak ada kaitan langsung. Lain kali peraturan tengok mesyuarat yang speaker salah. boleh tengok tak ada kaitan suruh duduk sialah. Ini buang-buang masa menteri. Tadi itu Saya yang- faham apa menteri ucap, kenapa dia tidak faham? Ini Berhormat, tidak patut. Yang Berhormat kena batangan. Saya pun faham menteri cakap. Dan saya faham dan saya tahu. Saya pun manusia. 37 32 ada sebut. Bila masa bahagian kedua tu ada sebut. Saya interpretasi bahawa mana-mana yang berhormat bertujuan menegur itu adalah untuk mengganggu, I can use it. But saya masih tolerant lagi bulan puasa. Saya Speaker gunalah. baik. Okey. Yang Speaker 36-12 Yang Berhormat yang kita nampak bakalan apa- bangkit. Nantilah. 38-3 tu langsung Satu-satu. tak ada kaitan. Ya Allah, ya Tuhanku. Satu-satu. Okey, sekarang saya bagi laluan pada Yang Berhormat Kampar untuk bercakap apa Peraturan isunya. mesyuarat 36-12 mana-mana ahli yang mengeluarkan kehatan yang mengeluhkan Dewan adalah disifat sebagai menghina majlis. Tadi pendam bangun pakai standing order 38-3. Tak ada kaitan langsung. Dia cakap menteri cakap dia tak faham. Apa kaitan 38-3? Saya tunggu dia jelaskan, saya tunggu 5 minit. Tak jelas langsung. Saya bangun nak bangkit. Peraturan Baik. mesyuarat 36-12 saya kena warning. Jadi apa Baik. ini? Pendang sampai sekarang tak faham. Yang Berhormat- Peraturan mesyuarat apa itu Yang Berhormat- 38-3? Sila Yang Berhormat- jelaskan. Yang Berhormat Kampar, you got your point to me. Alright, jangan ucapkan pada orang lain dalam Dewan, you berurusan terus dengan pengerusi Dewan yang dia betul. Alright. Apa yang saya dipahami daripada apa yang dinyatakan oleh Kampar, bawah 36-12 mengelirukan. Betul? Sekarang saya minta sebelum saya buat petua, bahagian mana yang menyelirukan. Pasal saya, bila satu orang buat tuduhan, dia kena, sebentar, saya tak habis cakap lagi. Bila seorang ID Yang Berhormat membuat tuduhan atas isu di bawah perkara 36, 1 sampai 12 tu, pertuduhan tu kena jelas. Sekarang ni saya nak tahu, which part and parcel are you referring that Yang Berhormat Pendang is saying? Dengan izin. Tadi Pendang telah bangun pakai peraturan mesyuarat 36-3. Dalam peraturan mesyuarat ini tak ada kaitan langsung dengan penjelasan dia yang kata menteri cakap dia tak faham. Apa itu peraturan 38-3? Jadi Pendang telah mengeluarkan satu peraturan mesyuarat yang salah yang telah mengelirukan Dewan ini. Jadi saya mohon supaya Timbalan Ketua buat keputusan. Boleh saya anggapkan Yang Berhormat Kampar menyatakan bahawa keseluruhan apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Pendang adalah mengelirukan Dewan. Is it that? Betul, dia memakai peraturan mesyuarat yang salah dan mengelirukan Dewan. Okey, kalau salah, peraturan mana yang betul? Tak ada peraturan yang apa kata menteri tak faham dalam peraturan ini. Mana ada peraturan mesyuarat cakap menteri tak faham boleh bangun ganggu. Mana ada peraturan mesyuarat? Tak ada. Okey, baik. Dia pakai peraturan mesyuarat yang salah. Yang Berhormat, duduk Yang Berhormat. Jadi beginilah ya. Yang Berhormat Kampar telah membangkitkan tidak ada satu. Bagi saya, if I want to charge a person, saya nak tuduh orang, saya akan direct to the point. Kerana dia kena membela. Kalau saya proceedkan, whichever quotation you are saying, I got to ask him to be fair. Tapi dalam ni, to be frank with you, Yang Berhormat Kampar, apa yang Yang Berhormat Kampar lempar ni, is null. Zero. So, kita teruskan dengan perbahasan. Baik. Tuan Speaker, jika ini dibenarkan bermakna bila-bila masa kita boleh bangun kod mana-mana peraturan mesyuarat dan kita boleh ganggu saja. Ini Yang Berhormat- peraturan 38-3 tak ada Yang kaitan Berhormat, langsung. You want to do that, go ahead. Pengerusi yang ada sini, kalau dia pasih tentang buku ini, 37.2 is always there to buat you. Tapi kalau yang mana-mana orang yang tak faham, maybe you can play around. With me, no way. You sit down. Peraturan mesyuarat 30 berapa Yang Berhormat? yang nak dibangkitkan adalah 23C, Yang Berhormat. Wow. Semua Di mana jadi... sesuatu pertanyaan itu tidak boleh mengandungi Sebentar. apa-apa. Sebentar.
Senangkan nak baca untuk yang Ipoh Timur 23 berapa? 23C, Yang Berhormat. 33 atau 23? 23C. 23C. (23C). Dia berkenaan dengan pertanyaan. Isu-isu pertanyaan 23C. Sesuatu pertanyaan itu tidak boleh mengandungi apa-apa hujah, sangkaan, fikiran, tomahan, pujian, kejian dan mengandungi kalimah dan okay, I'm familiar back to this. Right. Dalam 23C Yang Berhormat Ipoh Timur, you must look at two different angle. One is on the soalan lisan yang you tiap-tiap pagi atau masa dalam persidangan sesi soalan lisan. Ini satu pandangan, there is two to it. The first one I'm going to explain yang pertama tadi. Apa-apa soalan bertulis yang dihantarkan untuk menteri jawab pada pagi itu, most of the sesi, must contain this 23 sampai berapa itulah. Itu satu aspek. Lagi satu, dalam persoalan antara yang berhormat berlaku masa perbahasan, it doesn't conclude to this. It is more towards 36. Ini saya punya keputusan lah. But it is subject to your appeal under peraturan 43. Ini pandangan saya dan petua saya lah bila pandangan. Okey. Boleh Yang Berhormat? Kalau petua telah dibuat, saya terima. It's a good lesson. Satu benda yang saya nak nyatakan, yang 23 ni, dia akan tapis, yang pihak parlimen akan tapis dalam soalan-soalan bertulis, tuan-tuan. Ya? Right? Thank you Yang Berhormat. Yes. Datuk Ketua, tadi dah Datuk Ketua kata Datuk faham. Jadi saya fahamlah apa yang saya bawa tu. Datuk faham saya. Okeylah tu keputusan petua. Jadi kita patuhlah. Kenapa duk bangkit lagi? Itulah Saja nak saya cari cakap bising. tadi. Saya patuh Datuk yang dipetua buat kata Datuk faham tu, saya patuh dah saya duduk. Yang tu, yang pendang saya bercakap tadi, kalau saya boleh gunakan 37.2, saya dah faham dah. Dia duk tanya. Jadi saya, bila bertanya, saya kena bertanya be fair. Kata, you punya jawapan. Tapi why buang masa? Sekarang kita nak menteri menjawab dan rakyat melihat. Ya? Baik, kita back to our tugas-tugas kita dalam ini. Yang Berhormat Menteri, sambung. Saya akan tambahkan waktu saya ambil tadi. Ya, Baik. terima kasih Tuan Dipertua. Ini Yang Berhormat pandang ini, Tiana Pereli sama saya, kasih malu saya tak apa. Saya sudah Pendang. kalang andam bangga di Dewang ini. Saya tahu dia punya sikap macam mana, dia punya perangai macam mana. Bagi dah orang awan buat sertifikasi sama dia. Baik, Yang Berhormat Menteri, Okey. teruskan. Kalender acara pelancongan juga akan diterbaikkan mengikut tema musim pelancongan, minat dan festival bagi menarik minat pelancong domestik dan antarabangsa. Bermula tahun